Komunikasi dan Multimedia sedang menjalankan penyelidikan keperluan untuk mewujudkan undang-undang khusus bagi menangani isu buli cyber. Menterinya Datuk Saifuddin Abdullah berkata, sesi libat urus dan perbincangan sedang dijalankan untuk mencari jalan dan membangunkan rangka kerja sesuai berhubung mekanisme terbaik menangani isu tersebut. Jelas beliau, ketika ini undang-undang sedia ada boleh digunakan bagi membendung buli cyber. Ia termasuk Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan Akta Jenayah Komputer 1997 dan Kanun Keseksaan. Undang-undang ini boleh digunakan oleh pihak penguatkuasa untuk melaksanakan penguatkuasaan bersama undang-undang sedia ada yang lain, termasuk di bawah perundangan sivil tertakluk kepada fakta kes. Undang-undang secara umumnya tertakluk kepada semakan secara berterusan, termasuk Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sekiranya undang-undang sedia ada didapati tidak memadai untuk menangani permasalahan buli cyber, undang-undang tersebut boleh dipinda dengan sewajarnya. Datuk Saifuddin menjawab pertanyaan Senator Datuk Kesavedas Achutan Nair. Hai, Assalamualaikum. Saya Syaraina. Saya Aidil. Hari ini kami menjalankan satu kajian mengenai cyberbully antara pelajar di Universiti Malaysia Perlis. Awak tahu ke apa tu cyberbully? Saya tak tahu, tapi awak boleh tolong terangkan tak? Okey, baiklah, saya akan terangkan. Penggunaan media sosial tanpa budaya sivik dan nilai etika telah menjerumuskan pelajar-pelajar untuk melakukan cyberbully ni. Sebenarnya cyberbully ni dia berlaku secara maya tau. Okay. Dan cyberbully ni terjadi dengan contoh-contoh dia macam kita mengupload ataupun komen dekat mana-mana sosial media dengan komen yang berunsurkan macam benda yang negatif ataupun benda-benda yang menjatuhkan mangsa tersebut. Ataupun macam kita mengupload video-video yang berbaukan fitnah dan ugutan untuk menjatuhkan mangsa itulah. So, untuk maklumat lebih lanjut, ikut itu pergi interview beberapa pelajar dekat Unimed. So, stay tuned. Kita tahu cyberbully ni dia berlaku secara dalam talian. Okey, boleh tak awak terangkan maksud cyberbully itu tersendiri? Bully cyber adalah sejenis bully yang berlaku dalam talian. Dia dilakukan melalui image, teks atau video yang bertujuan untuk memalukan, mengugut atau memaki momen mangsa. Mangsa mungkin sukar untuk menghadapi masalah cyberbully kerana pembuli akan kerap mengejar mangsa di media sosial. Contohnya mereka akan beri komen yang negatif, mereka akan bagi mesej yang berbau ugutan dekat mesej itu sendiri. Okey, itu maksud untuk cyberbully. Apa kalau pendapat awak, apa pula cara ataupun cara untuk mengatasi masalah cyberbully ini tersendiri? Pada pendapat saya, cara untuk mencegah bully cyber ini adalah yang pertama, jangan kongsi maklumat peribadi di dalam talian. Yang kedua adalah jangan terlalu terbuka dengan umum. Yang ketiga adalah kita kena abaikan komen-komen yang negatif daripada pembuli cyber, kerana apabila kita mengabaikan, mereka tidak akan meneruskan untuk mengancam, untuk memalukan kita. Mereka akan rasa macam letih untuk mengejar orang yang tak ada respons terhadap diorang. Okay, next adalah kalau bully tu macam terlalu mengancam, sebagai mangsa kita boleh nyah aktif atau kita padam kita punya social media untuk menenangkan diri sendiri. So kita macam tak adalah stres dengan pembuli tu kan. Itu je. Okey. Terima kasih atas masa yang diluangkan. Saya Aini, boleh saya interview awak tentang cyberbully? Untuk interview ni saya nak tanya pendapat awak tentang kesan cyberbully ni dekat mangsa. Macam yang kita tahu, cyberbully ni impak dia kebanyakannya dekat mangsa tau. Macam dari segi dia punya mental, environment dia, aktiviti-aktiviti harian dia, memang tu sangat bagi impact dekat dia sendiri. Okey, kalau macam bagi pendapat awak pula, macam mana kesan
kesan ataupun impak dekat mangsa yang kena cyberbully ni dalam kalangan pelajar universiti? Okey, pendapat saya yang semua orang tahu cyberbully ni paling memberi kesan kepada apabila berlaku cyberbully ni, paling kesan dia adalah mental seseorang, sebab bully ni sesuatu perkara yang boleh menyebabkan mental kita down. Sebagai contoh, apabila kita kena bully, kita akan jadi tidak suka berkongsi masalah dengan orang lain, kita suka memendam sendiri, duduk seorang-seorang. Sebab kita jadi, environment kita tu, kita jadi takut. Sebab kesan daripada bully tu, kita akan jadi takut nak bergaul dengan orang ramai, sehingga boleh menyebabkan kita depressed dan resah yang melampau lah. Okey, saya faham. Itu dari segi mental. Macam mana pula kalau macam dari segi fizikal, kalau macam kita tahu cyberbully ni dia macam dalam alam maya tau. Dia bukan bully dari segi fizikal kita kena pukul ke apa ke macam mana itu. Dia bukan melibatkan fizikal tapi melibatkan maya. Jadi pada pendapat awak ada tak dia punya efek ataupun kesan tu dekat fizikal, dari segi fizikal? Saya rasa maksud bully ni boleh juga dapat kesan daripada fizikal lah. Bagi contoh, apabila dia kena bully, fizikal dia akan jadi macam berserabut, dia akan mudah pengambilan alkohol, contoh macam dadah. Sebab dengan benda-benda ni, masa bully ni dia akan berfikiran dengan pengambilan dadah, alkohol semua ni, dia lebih melupakan masalah dia dapat menenangkan diri dia, contohlah macam itu. Lepas tu fizikal dia juga ni, dia akan lebih berminat kepada lebih minat dan cenderung berminat dan cenderung ke arah melakukan aktiviti-aktiviti yang tak baik lah, macam polis ni boleh menyebabkan bunuh diri apa semua tu. Saya rasa macam tu lah. Okey, macam yang kita sedia maklum, cyberbully ni kebanyakan berlaku kepada pelajar-pelajar di universiti. Jadi apakah kesan terhadap mereka yang menjadi mangsa cyberbully ni dari segi mental ataupun fizikal dia sendiri? Boleh bagi pendapat? Pada pendapat saya, kesan cyberbully ni adalah kerana kita boleh tengok dari segi mangsa tu, dia mungkin akan menyebab kesan terhadap pendidikan dia, akademik, di mana mangsa mungkin ingin berhenti belajar kerana terlalu tertekan ataupun stres sehingga berhenti belajar. Kesan yang kedua yang kita boleh lihat adalah mempengaruhi kepada dari segi sosial, di mana dia tidak mahu bergaul dengan orang di luar lah. Dia lebih rela untuk bersendirian dan anti-sosial. Dan kesan ni dia ada terbahagi pada dua, iaitu kesan dalam jangka masa panjang dan jangka masa pendek. Dan individu tu juga boleh membuat perkara yang tidak baik ataupun yang tidak berfikiran secara matang, di mana ia ingin membunuh diri ataupun mengambil benda-benda yang tidak seperti alkohol ataupun dadah dan melarikan diri, di mana kesan ni akan menyebabkan pelajar tersebut mengalami anxiety, depression, tekanan, dan tidak baiklah untuk cyberbully ni kepada mangsa. So sekarang kita akan interview lagi beberapa orang. Assalamualaikum. Tidak interview boleh tak? Tahu tak saya interview pasal apa? Saya nak interview pasal cyberbully. Ada pengalaman kan? Semua ada pengalaman cyberbully. Semua ada sini. Sekejap. Kursi duduk? Boleh. Jangan bersih pula. Okey, baik. Kita buat apa kan? Assignment ni. Okey, sekejap. Nama awak apa? Syakira. Saya ada benda nak tanya sikit. Boleh tak awak bagi contoh ataupun macam mana berlakunya cyberbully ni?
Bagi saya, cyberbullying ni berlaku atas dua sebab, iaitu kurang penghayatan nilai agama dengan kurang pemantauan daripada ibu bapa. Okey. So kalau macam saya huraikan lebih lanjut, bolehkah? Boleh? Okey, untuk Panjang pun boleh. untuk kurangnya penghayatan nilai agama ni, bagi saya macam kurang penghayatan nilai agama ni sebab macam pembuli ni dia macam tak dapat didikan daripada awal. So macam bagi diorang apa yang diorang buat tu betul, padahal benda tu dapat macam downgradekan orang lah, macam benda tu salah. Contohnya macam perbuatan yang silap tu macam mengaitkan, menghina, memfitnah, ataupun pulaukan kat sosial media lah. Macam untuk Unimap ni kan kita ada Unimap Confession tu kan. Ya. Macam bagi saya macam orang yang kat situ sebabkan nama dia naik, dia macam malu lah sebab tu. So bagi saya itu perbuatan yang salah. So ada nak tanya apa-apa sebelum saya masuk ke isi kedua? Saya dah teruskan isi kedua. Okey, isi kedua saya kurang pemantauan daripada ibu bapa. Bagi saya macam zaman makin moden kan, so ibu bapa macam busy kerja, so dia orang tak ada macam Masa. tak ada masa untuk uruskan anak-anak lah. So macam kebanyakan ibu bapa tak tahu pun macam personality anak dia, perangai anak dia macam kat luar, macam anak dia pembuli ke apa. So bagi saya selain daripada ibu bapa tu, macam anak-anak macam dia macam banyak tengok phone kan, sebab ibu bapa tak bagi masa. So macam internet tu maybe boleh jadi salah satu punca. So gadget ni punca lah, atau salah satu punca. Okay. Kawan awak ni dia ada pengalaman tak pasal cyberbully ke apa? Ada? Mungkin ada. Mungkin ada. So awak boleh cerita sikit tak pengalaman awak pasal berbully? Dulu pernah lah kita kan macam saya suka post dekat Instagram. Lepas tu bila saya post tu orang komen yang saya rasa tak suka lah, komen Negatif komen lah. negatif komen lah. Okay. Even dia seorang je yang komen, tapi dia bagi impact dekat diri saya. So bermula dekat situ saya rasa saya dah turn off semua komen. Kalau saya nak post ke saya pun lebih jadi tak nak bergaul sangat lah dengan orang macam tu. Contoh-contoh komen yang dia pernah komen lah, apa benda? Macam Kadang bertanya. macam acah lah kau ni macam tu. Sebab saya rasa tu kan Instagram account kita sendiri. So, kita punya personality sendiri lah, kita punya diri kita sendiri nak post apa. So, hak Tapi kita sendiri, orang judge kita macam tu. Faham. Benda tu buatkan kita rasa macam tak best lah rasa macam tu. Okay. Thank you. So kita akan tanya lagi dua orang kawan dia orang. Okay. So berdasarkan apa yang kawan cerita ni, dia pernah jadi mangsa bully kan. So boleh tak awak pula cerita macam mana kita nak atasi masalah cyberbully ni? Atau awak ada pendapat? Boleh terangkan? Pendapat saya, pengetahuan ibu bapa ni penting lah. Sebab macam kebanyakan pembuli ni, parents dia tak tahu perangai anak dia macam mana dalam dunia cyber ni. So kalau parents dia ajar anak dia betul-betul sopan santun, berfikir sebelum tindak apa semua tu, mungkin takkan jadi lah cyberbully ni bagi saya. Sebab macam yang kita tahu sekarang ni media ni sangat cerdas untuk kepada kanak-kanak yang bawah umur. Kiranya mereka tak dapat nak fikir elok lagi untuk buat apa yang betul. So dalam fikiran diorang hanya untuk seronok dan bergembira, tanpa fikirkan baik atau buruk sesuatu perkara tu. Dan tak fikir hati perasaan orang kan yang cakap tu. So mungkin dia akan memberi kesan yang tak baik lah kepada mangsa dia orang lah. Memang tak baik lah senang kata kalau dah kena kata macam tu, kena komen negatif apa semua. So ada apa-apa yang nak cakap? Mungkin ada pendapat lain. Pendapat saya lagi pada yang ada sosial media sekarang ni, sebenarnya kita kena privasikan kita punya account. Contoh macam Instagram, kita boleh privasikan IG kita. So maybe orang yang kita kenal saja boleh follow kita ataupun ikuti perkembangan kita. So apabila kita percaya orang tu, insyaAllah orang tu takkan start untuk melakukan bully cyber. Takkan cakap benda negatif kat kita lah. Okay. So terima kasih atas pendapat anda semua. Semoga bermanfaat untuk kita semua lah.
And lepas tu, terima kasih atas luangkan masa untuk menjawab beberapa pertanyaan saya. Semoga kita berjumpa lagi. Okey. Jumpa lagi. Terima kasih. See you lepas ni. Dah rekod lah. Sorry. Okay. So, Okey. Berdasarkan hari ni, berdasarkan interview yang kita lakukan tadi, apa conclusion yang boleh kita buat? berdasarkan apa yang saya catat tadi lah ya, selepas saya interview dia orang. So, based on hasil kajian kita orang, kita mendapati bahawa antara isu utama yang dihadapi oleh mangsa buli cyber adalah berkaitan dengan dia orang punya emotion. Okay, so masalah buli cyber ni dia merupakan sesuatu yang sangat membimbangkan dan perlu kita atasi dengan segera lah. Selain itu, mahasiswa juga ataupun student kat sini juga perlu mempunyai ilmu pengetahuan tentang keselamatan cyber dan juga tidak mendedahkan sebarang dia orang punya macam privacy lah, dia orang punya latar belakang ataupun maklumat peribadi dia orang. So itu bertujuan untuk menghalang daripada pembuli-pembuli ni untuk mengetahui identiti dia orang lah. So Ain, apa yang hang dapat macam bagi cadangan ataupun nasihat lah kepada student-student yang kat luar sana yang supaya dia orang tak jadi mangsa buli ni? Nasihat saya untuk pelajar-pelajar yang menjadi mangsa cyberbully ni adalah mengurangkan aktiviti kita di media sosial. Maksudnya macam kita kurangkanlah macam update selalu kita punya media sosial macam ni, sebab kita tak tahu tak kebanyakan orang ni dia berdendam dengan kita ke dia tak suka kita ke, kita tak tahu. Jadi bila dia tak suka kita, dia akan buat cyberbully. And kena ingat tau, cyberbully ni kita tak tahu siapa yang aim kita. Jadi sebelum apa-apa jadi, kita dulu kena jaga diri kita dulu. Dan kepada yang membuli, nasihat saya lah, sebelum berhenti-berhentilah membuli di alam cyber ni. Sebab kalau orang tahu pun nanti kita akan dipalau ataupun dipulaukan dengan orang sekeliling kita. Sebab bully cyber ni dia boleh efek sampai ke kita punya mental health. Betul. So saya rasa takat itu saja kita orang punya interview pada hari ini. Assalamualaikum. Semoga kita jumpa lagi. Sekian, terima kasih. Bye bye.